Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini bertemu lagi kita di Kepulauan Ilmu Halaqah Akar Tradisi Ilmu. Dan pada malam ini alhamdulillah halaqah bersiaran secara langsung dari Masjid Ar-Ridwan Hulu Klang, Selangor. Apa khabar semua? How are you? Alhamdulillah. Dan juga para penonton di rumah, didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dan juga jemaah yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, kita mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Ar-Ridwan Hulu Klang kerana bergabung tenaga untuk sama-sama kita memanfaatkan masa pada malam ini untuk kita sama-sama menimba sebanyak mungkin ilmu yang bakal kita kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Dan sebagai permulaannya sangat cantik dan kita amat puji sekali Masjid Ar-Ridwan boleh dijadikan sebagai salah satu masjid contoh dari segi susunan programnya yang masya-Allah, kalau kita tengok malam-malamnya penuh diisi dengan program-program, dan juga begitulah harapan kita di masjid di luar sana, insya-Allah. Baik, para penonton dirahmati Allah dan sidang jemaah sekalian, malam ini kita akan membicarakan tentang kedatangan satu makhluk yang disifatkan sebagai si mata sebelah. Siapa ni mata sebelah ni? Dan untuk itu, topik kita malam ini iaitu hampir keluarnya Dajjal. Hampir keluarnya Dajjal. Dan kita akan bincangkan bersama-sama malam ini, dan saya dan kita semua seperti biasa, terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya. Maklumlah, ahli keluarga baru dalam keluarga halaqah ni. Saya Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Kenal ke? Tak kenal kan? Masya Allah. Baik, bersama-sama dengan kita malam ini di Kepulauan Ilmu Halaqah kita malam ini, saya perkenalkan pendakwah dan perunding motivasi pengamal perubatan yang cukup tersohor di negara kita ini. Saya perkenalkan Dr. Daniel Zainal Abidin. Apa khabar, Dr.? Alhamdulillah, Ustaz. Sihat nah? Syukur. Alhamdulillah. Dan ini dia indikator kita yang seringkali mewarnai perbincangan kita. Kita perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Termizi. Apa khabar, Ustaz Mizi? Alhamdulillah. Segak jubah tu. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Baik, jadi para penonton, pastinya kita semua dah tak sabar lagi membincangkan satu topik yang semua orang pernah dengar, dan malam ni kita akan kupas ia secara mudah faham, dan insya-Allah ia menjadi benteng keimanan akidah yang kuat bagi diri kita. Baik, doktor. Ya, kita nak tahu, dah tajuk kita hampir keluarnya Dajjal. Ya. Sebenarnya doktor, Dajjal ni dia di kalangan jin ke, manusia ke, atau gabungan antara jin manusia ke? Ya. Dan macam mana kedudukan dia, doktor? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Ilyas, Ustaz Muhammad Termizi, sahabat saya. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Dajjal, itu nama yang tak kita bedah pada malam ini. Pembedahan yang kita harapkan akan meledakkan kefahaman yang betul tentang Dajjal. Pertama yang hendak saya mulakan ialah dengan satu pertanyaan. Dajjal dan kedatangannya di akhir zaman, adakah benar? Adakah betul dia akan hadir? Bila itu pertanyaannya, maka jawapannya memerlukan dalil. Kita tidak boleh berbicara tentang perkara akan datang yang ada berkaitan dengan agama tanpa mengutarakan nas. Nas dan nas. Tiada nas, tiadalah perkara itu. Maka Nabi SAW pernah menyatakan bahawa tidak ada Nabi melainkan akan memaklumkan kepada umatnya tentang pendusta
yang akwar. Akwar ni mata KO sebelah. Mata KO sebelah. Dan riwayat itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi, ia bukan sekadar sahih. Sahih kategori tinggi. Kesahihannya disepakati Bukhari dan Muslim. Kemudian Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis berkaitan nama si pendusta yang mata KO satu itu. Nabi sebutkan namanya sebagai Dajjal. Dan riwayatnya juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maka di sudut agama, landasan kita betul. Bila kita meyakini Dajjal akan terbit di akhir zaman, ia bukan igawan ulama. Ia bukan igawan ustaz dan ustazah. Dalilnya teramat sahih. Maka datang soalan Ustaz Ilyas tadi. Siapa sebenarnya Dajjal? Jin, manusia, jebon, ataupun apa? Beberapa dekad yang lampau, beberapa dekad yang lalu, ada seorang penulis dan pengkaji prolifik di Malaysia, Ustaz Amaluddin Darus. Dia banyak mengkaji dan menulis bab ini. Saya membaca tulisan-tulisannya. Dalam bab Dajjal, dia mengatakan, Dajjal bagi saya ialah kuasa-kuasa besar seperti Rusia dan Amerika. Itu pandangan Ustaz Amaluddin Darus. Satu pendapat. Ada yang mengatakan Dajjal ini simbolik. Yang Nabi SAW ceritakan tentang Dajjal, fitnah Dajjal, malapetaka dan bencana yang bakal dibawa Dajjal, itu simbolik. Dajjal bukan makhluk. Ia simbolik tentang kemungkaran. Ia simbolik tentang perkara-perkara yang tidak baik, yang berleluasa. Apa-apa saja yang tidak baik, yang melanda di akhir zaman, itulah Dajjal. Ia tidak mengkhususkan kepada makhluk yang khusus. Manusia ke, jin ke, yang ada bentuk. Bukan. Dia fenomena. Dia senario. Pendapat seperti itu diutarakan oleh golongan Mu'tazilah sebelum ini. Dan di era moden yang mempopularkan pandangan itu, antaranya ialah Syekh Muhammad Abduh. Dia mengutarakan pandangan itu. Pandangan-pandangan itu saya tak bersetuju dengannya. Tapi saya menceritakan supaya kita jelas. Kemudian baru-baru ini Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang penulis di Timur Tengah, Muhammad Isa Daud. Dia utarakan satu ide baru, bahawa Dajjal akan terbit daripada segitiga Bermuda. The Bermuda Triangle. Dajjal will come from there. Kata Muhammad Isa Daud, Dajjal will come from the Bermuda Triangle. Segitiga Bermuda, fokus Muhammad Isa Daud. Jadi, tentera-tentera jin sedang berhimpun di situ. Dan tentera-tentera jin itu sudah memperkenalkan dirinya dalam bentuk UFO. Piring terbang, macam-macam boleh terbang. Semua itu UFO. Siapa punya ini? Jin. Jin dari mana? Segitiga Bermuda. Mengapa mereka try keluar, terbang sana, terbang sini? Menantikan ketua mereka yang bernama Dajjal. Siapa itu Dajjal? Bagi Muhammad Isa Daud, Dajjal baginya ialah Samiri. Tuan-tuan perempuan kenal Samiri? Samiri ini di era Nabi Musa alaihi salatu wassalam membuat patung yang akhirnya pengikut Nabi Musa dari kalangan Bani Israel memuja patung. Samiri dihukum. Kata Muhammad Isa Daud, Samiri dihukum tapi tidak dibunuh. Maka Samiri masih hidup sampai hari ini dan sekarang berada di segitiga Bermuda. Dialah Dajjal yang akan membantunya jin-jin dengan UFO, piring terbang dan sebagainya. Pendapat ini agak
mempengaruhi ramai orang. Saya tawakuf, gantung dulu pendapat dia. Maka saya tidak mau mendengar pendapat itu. Sekarang saya nak ambil dari Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, please help us. Tolong kami pening kepala. Ustaz itu kata itu, ulama itu kata ini, tokoh itu kata itu, tokoh ini kata ini. Ya Rasulullah, please help us. Ya Rasul, tolong kami. Maka bila kita membuka hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah kita dapat jawapan. Salah satu riwayatnya riwayat sahih oleh Imam Muslim. Sahih. Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal dan baginda mengatakan antara cirinya, saya sebut antara saja, antara cirinya Dajjal ini badannya gemuk. Seperti Ibnu Qattan dari Bani Khuza'ah. Seperti Ibnu Qattan, sahabat-sahabat kenal Ibnu Qattan. Seorang lelaki di era jahiliyah di bumi Arab. Oh, Ibnu Qattan dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah kabilah Arab. Ibnu Qattan dari situ. Maksudnya Nabi sedang menceritakan Dajjal yang seumpama ini, seumpama manusia. Artinya Dajjal manusia. Demikian kenyataan oleh Imam Bukhari dan sebagainya. Dan akhirnya ulama paling ramai mengatakan seperti Syekh Albani mengatakan Dajjal manusia. InsyaAllah. Dan cuma saya terfikir juga Ustaz, terfikir juga. Sebab ada sebuah hadis Muslim menceritakan sahabat pernah bertemu Dajjal di sebuah pulau. Makhluk yang cukup menggerunkan di rantai tangan kakinya, dia berkata, "Ana Dajjal, aku Dajjal." Di sebuah pulau, ceritanya 1400 tahun dahulu. Dajjal dah ada ke? Terikat di pulau itu. Jika Dajjal dah ada, jika dia manusia, hidup sekian lama. Sampai sekarang tu ada. Hadis itu menyebabkan saya termenung seketika. Tapi Nabi juga bersabda, dia manusia. Tidak mustahil. Memandangkan Dajjal ini, kalimat Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala. Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala. Dajjala bermaksud yang menutup. Menutup. Lantas Dajjal ini menutup kebenaran dengan cara berdusta. Jadi benarlah Dajjal itu pendusta yang menutup kebenaran. Maka ramai juga pendusta. Tambah hari ini ramai juga. Kata orang utara duk kelentong. Ramai juga. Tapi Dajjal ini kemuncak pendustaan. Dan ada dua makhluk yang ada taklif, manusia dan jin. Tidak mustahil. Manusia yang paling teruk pendustaan kekufurannya, Dajjal, bergabung dengan jin. Sebab kita pun tahu, jin boleh merasuk. Jin boleh merasuk. Dan ada manusia, rasukan jin, dia selesa. Tidak mustahil, jin paling teruk bergabung dengan manusia paling teruk. Lahirlah Dajjal, tidak mustahil. Tapi ini semua pandangan. Akhirnya kita nak mengatakan, di akhir zaman, kita akan berdepan dengan Dajjal yang menutup kebenaran. Ingat, yang menutup kebenaran. Justru kita kena faham apa itu kebenaran, supaya jika dia tutup kebenaran, kita tahu kebenaran itu apa dia. InsyaAllah. Allahu'alam. Jazakallah khair, Doktor. Masya Allah, saya cukup suka kalau bergandingan dengan Dr. Daniel. Masya Allah, penerangan dia membuatkan kita pun tenganga semua tu ya. Penonton di rumah pun sama tu, tenganga tu. Ini penting untuk kita ambil tahu bersama. Sebab tu saya tertarik tadi, Doktor ada sebut berkaitan bahawa Dajjal juga dia dari satu aspek tu dia dikaitkan dengan simbol ataupun simbolik. Itu yang kadang-kadang ada orang kita kalau tayar motor dia pancit, siapa pula yang mendajjalkan motor aku, betul tak? Kan biasanya macam tu. Nampaknya kita dah mula faham kat situ. Jadi para penonton, kita guna kalimah yang sesuai lah lepas ni insya-Allah. Jadi para penonton, Ustaz Mizi, ni dia. Kita nak tengok dan kita nak hayati bersama indikator kita malam ni. Silakan Ustaz Mizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas, pengantin baru pula, orang baru dalam halaqah. Selamat datang. Yang saya muliakan Al-Fadhil Doktor
Daniel, tak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, para jemaah di Masjid Ar-Ridwan, juga para penonton di rumah, apa khabar semua. Saya duk tengok-tengok tadi sebelum ini pun, duk cari mana kalimah Dajjal dalam Quran. Belik sana, tengok tebal mana tafsir saya malam ni. Tak jumpa juga. Ada saya terbaca, kenapa tidak disebutkan Dajjal dalam Al-Quran, kerana nak menghinakan Dajjal ini. Kan? Cumanya dalam saya belik-belik tadi, saya terpandang satu ayat, barangkali boleh menjadi indikator untuk malam ini, iaitulah dalam surah Al-An'am. Betul ya? Dalam surah Al-An'am ayat 158. Sama-sama kita tengok ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apakah yang ditunggu-tunggukan oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhanmu, atau kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu yang menjadi alamat hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu, tidaklah berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Ayat ini, ayat 158 ini sebenarnya memberi makna ataupun tanda tersirat tentang Dajjal. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, itu dia. Terima kasih Ustaz Mizi atas indikator yang dah dipersembahkan kepada kita. Mudah-mudahan ia akan menjadi satu guide kepada kita, panduan bahawa iman adalah perkara yang sangat penting dalam kita nak mendepani Dajjal ini. Jadi, para penonton di rumah dan juga jemaah di Masjid Ar-Ridwan, apa kata kita berehat seketika, beristighfar, sekembalinya nanti kita akan terus bincangkan lagi insya-Allah. Halaqah tak tengok? Alhamdulillah. Siaran secara langsung dari Masjid Ar-Ridwan, Hulu Kelang, Selangor. Dan saya, kalau para penonton di rumah dapat lihat, saya sekarang berada di tengah-tengah bagaikan di dalam kepulauan ni. Kita kata kepulauan ilmu. Dan Masya Allah, kalau dapat kita lihat di belakang saya pun Masya Allah, ramainya jemaah kita yang menanti penuh sabar, walau tak nampak muka panel kita, tapi kelak nanti dia akan tengok muka dia pada siaran ulangan nanti, itu kena ingat. Ya. Dan kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan hampir keluarnya Dajjal, suatu topik yang sangat kita kena ambil berat supaya membina kekuatan dalaman kita insya-Allah. Baik, doktor. Ya. Nabi SAW
ada mengajarkan kita supaya kita membaca doa antara lain Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dan di hujungnya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, hadis riwayat Muslim. Maknanya Nabi SAW didik umat dia supaya kita doa dapat hindar daripada fitnah Dajjal ni. Agaknya pada pandangan doktor, kenapa Allah Ta'ala ciptakan juga Dajjal yang kita dah tahu dia memang jahat, dan kenapa Nabi ajarkan pula pada kita doa ni? Apa sebabnya doktor? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Selamat Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Allah ada kehendak. Dan Allah melaksanakan kehendaknya Azza wa Jal. Allah berkehendak menjadikan makhluk yang suci sentiasa taat. Kum fayakun. Namanya malaikat. Allah berkehendak menjadikan makhluk yang tunduk tapi tidak berakal. Kum fayakun. Batu-bata, pohon, kayu-kayan dan sebagainya. Maka Allah juga berkehendak untuk menjadikan satu makhluk yang berakal, yang memahami, yang boleh berfikir, dan Allah izinkan mereka membuat pilihan dalam hidup, tetapi setiap pilihan mereka ada pertanggungjawaban, dan Allah mengatakan aku juga berkehendak untuk menimpakan ujian dan cabaran pada mereka. Kun fayakun. Jadilah khalifah yang bernama manusia yang dipenuhi ujian, hatta rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, hatta rasul-rasul yang merupakan kekasih Allah juga diuji dengan dahsyatnya, sebab kun fayakun sudah berlaku, makhluk ini pasti diuji. Maka kita jangan merungut dengan ujian, sebab kun fayakun telah pun berlaku, kita pasti diuji tanpa pengecualian. Dan Allah berkehendak di kemuncak ujian di akhir zaman, Allah datangkan dengan si pendusta yang mata belur satu, yang namanya Dajjal, untuk betul-betul mencabar kemampuan manusia. Itu kehendaknya, pasti berlaku. Kum fayakun. Maka yang perlu kita faham ialah persiapan kita. Sebab itu ketika membicarakan semua ini, Nabi suruh kita berdoa. Terima kasih Ustaz. Dan antara maksud doa yang Ustaz Ilyas sebutkan tadi ialah kita berlindung dengan Allah dari keburukan fitnah Dajjal Al-Masih. Dajjal Al-Masih untuk menampakkan dia ada kehebatan, tapi disalahgunakannya. Apa dia fitnah, tuan-tuan dan puan-puan? Apa dia fitnah? Fitnah Dajjal. Apa dia fitnah? Fitnah artinya bala. Malapetaka, bencana, kemungkaran, dan semua itu bergabung di saat kemuncaknya di akhir zaman, yang menyebabkan manusia jadi haru biru, celaru, kacau bilau, dan sesat lagi menyesatkan. Dalam hadis Muslim, kita nak bedah fitnah itu. Dalam hadis Muslim disebutkan oleh Nabi SAW, di antara dua matanya, mata belah kanan blow, mata belah kiri ada tumbuhan. Ini ulama dah bahas perincian, saya buat rumusan dari pembahasan mereka. Mata belah kanan blow, Bukhari Muslim riwayatkan, sebab itu dia kuat, saya ambil itu. Mata belah kiri boleh nampak tapi ada tumbuhan, maka disebutkan dia sebagai akwar. Dan di antara dua mata itu ada kafaro, itu fitnah besar. Sehingga Nabi SAW mengatakan kafara, kufur itu dapat difahami walaupun oleh orang yang buta huruf. Orang tak kenal kafara, tapi tengok Dajjal, dia tahu kufur. Dia ni memang makhluk kufur, tak tahu baca pun, dia kenal kufur sebab jelas kekufurannya. Maka kita sedang melihat pada hari ini gejala-gejala manifestasi kekufuran di seluruh dunia. Artinya Dajjal hampir muncul, tajuk kita. Dajjal yang sebenarnya Dajjal susuk yang khusus belum muncul. Belum. Dajjal yang khusus belum muncul. Tetapi kriteria-kriteria, senario-senario yang akhirnya
menjurus kepada kehadiran Dajjal semakin ada. Sebab Dajjal tak timbul begitu saja. Timbul-timbul baru kufur. Tak. Dia sudah ada. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa kemuncak, Dajjal datang. Comel dah untukku, dia kata. Baru dia datang. Fasa kufur itu dah datang. Tengok sebagai contoh. Orang sains, orang Islam termasuk. I'm a scientist. Ana orang sains, ana saintis. Kekufuran datang di penjuru sains. Maka lahirlah apa yang diistilahkan hari ini saintism. Sains itu membawa kita kepada Allah sebenarnya. Alam ini Allah cipta. Kita kaji alam, kita kenal pencipta. Tapi akhirnya diubah. Sains melahirkan saintism. Tuan-tuan puan-puan, ini bahasa, maaf ya, tinggi sedikit. Apa itu saintism? Saintism ialah kita mengatakan hanya sains boleh menentukan kebenaran. Jika sains kata, tak ada. Sesat tu. Alam ghaib, mana boleh sains faham? Jika sains tak faham, sains kata roh tak ada. Ataupun malaikat tak ada. Syurga tak ada. Hari kiamat tak ada. Itulah hakikat kebenaran. Sesat manusia. Kafara dalam sains. Jika saintis kita, profesor di U tak sedar bab ini, dia terpengaruh, berlagak hebat, minta maaf dengan saintism, kafara. Kufur. Contoh yang kedua, dia lihat, orang Islam di sebelah timur ni suka agama. Dia tak mau tentang sangat. Akhirnya dia timbul kafara, kufur dalam beragama. Apa dia? Religious pluralism. Semua agama sama. Semua agama sama. Cara you sembah ya beza. Cara you sembah beza. Tapi kemuncak sama, mencari Tuhan juga. Jadi, Islam dan agama lain is the same. Dalam beragama dia masuk kafara. Dalam budaya dia masuk juga. Sekarang sudah ada lelaki boleh kahwin lelaki-lelaki. Dan ada orang Islam di Malaysia, Muslims and Muslimah in Malaysia, I'm speaking about Malaysia, yang mengatakan apa salahnya gay bertindak sebagai gay. Apa salahnya? Suka sama suka, bro. Suka sama suka, bro. Lelaki puas nafsu dengan lelaki, apa salahnya? Suka sama suka. Dia bagi dalil. Kafara dalam pergaulan, ada sekelintir orang Islam yang sokong. Maka ini fitnah yang dahsyat. Dan akhirnya antara perkara yang berlaku, ini saya akan sebut, bagi saya masa untuk ini, ialah dia jadikan kita ini manusia yang kena tunduk kepadanya. Jika tak tunduk, mu jaga. Imam Muslim menceritakan Dajjal akan masuk setengah tempat dan suruh orang beriman dengannya. Bila orang beriman, diturunkan hujan. Dia pergi ke tempat yang lain, orang tak nak beriman. Bumi, gersanglah kamu. Terus bumi gersang. Dan kita menghampiri era Dajjal sebab hari ini sudah ada teknologi HAARP, H-A-A-R-P, H-A-A-R-P, High Frequency Active Auroral Research Project. HAARP, bahasa singkatannya, yang tentera Amerika tubuhkan. Mereka mengatakan ini untuk ujian sahaja. Tapi saya lihat di History Channel, saya lihat diri sendiri melihat di History Channel, channel sejarah. Saya suka melihat, ya. Dan saintis barat memberi komen, ini ada pembohongan, penipu. Sebab sebenarnya HAARP ini boleh mengubah cuaca dunia. Jadi bayangkan di era Dajjal, jika Dajjal marah, dia ada teknologi yang boleh menyebabkan aku marah dengan negara ini, tak mengikut cakap aku, tak mengikut cakap kami. Maka dia menggunakan alat teknologi yang menembak di spira di langit sana, dipanggil ionosfera. Tuan-tuan perempuan boleh faham ke ni? Boleh faham ya? Dr. Daniel bercakap, minta maaf lah. Dr. Daniel tak cakap tentang buah kismis ya, tentang ionosfera. Dia tembak, guna teknologi, dia tembak, dia kacau satu lapisan, dipanggil ionosfera. Perubahan itu turun ke bumi, menyebabkan gempa bumi berlaku. Sebab musabab. Dan dia boleh menggunakan volcano, gunung berapi, dia tembak dari atas, gunung berapi terus meledak. Menyerang negara tertentu. Senjata baru bukan lagi alat-alat itu. Yang
bumi miliki. Dia ubah cuaca kita jika negara itu tak ikut cakap dia. Sudah berlaku. Dan Nabi SAW bersabda, Dajjal akan gunakan benda seperti itu untuk menghancurkan mereka yang tak mengikut cakap dia. Jadi kita hampir di era itu. Dah ada isyarat ke arah itu. Jadi berhati-hati, kuatkan iman, mantapkan diri supaya insya-Allah di era itu kita bersedia. Allahu a'lam. Jazakallah. Begitulah para penonton dan sidang jemaah sekalian. Nampak betapa walaupun batang tubuh Dajjal belum lagi muncul, tetapi dia punya senario, suasana dan juga persediaan ke arah kehadiran dia tu dah mula nampak. Ustaz Mizi ya, tadi nampak bila doktor ada speaking tadi, saya nampak ada jemaah kita yang macam dia tweet orang sebelah, kau faham ke? Mudah-mudahan masya-Allah ini international punya masjid masya-Allah. Ustaz Mizi, kita punya indikator seterusnya. Baik, silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ilyas yang dimuliakan Dr. Daniel. Saya tertarik dan saya terkesan dengan hadis doa yang Ustaz bacakan tadi tentang mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran Dajjal. Dan saya teringat ada hadis dalam riwayat Muslim, kalau tak silap hadis nombor 1342 yang mengatakan barang siapa yang menghafal 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, dia akan terselamat daripada ujian ataupun fitnah Dajjal. Jadi saya nak baca ayat tu malam ini. Barangkali 2-3 ayat dalam surah Al-Kahfi ini ya. Mudah-mudahan jadi semangat buat kita untuk kita hafal surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, yakni terpesong. Bahkan kedatangannya tetap benar lagi menjadi pengawas. Turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang sekeras-kerasnya di sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal salih bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Mereka tinggal tetap di dalamnya selama-lamanya. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. 3 ayat saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ada yang sambung tadi. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu dia Ustaz Mizi, doktor, masya-Allah. Mudah-mudahan kalau ada di kalangan kita yang sememangnya dah hafal surah Al-Kahfi, lebih-lebih lagi ayat awalnya tu, mudah-mudahan kita ausima minad dajjal, terpelihara daripada fitnah dajjal insya-Allah. Jadi para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, halaqah berehat seketika, kita beristighfar terlebih dahulu insya-Allah. Alhamdulillah, halaqah TV9 terus meneruskan pengajiannya malam ini, dan insya-Allah malam ini saya difahamkan jumlah yang berada di Masjid Ar-Ridwan kita kurang lebih 2 juta orang. Masya-Allah, tabarakallah ya, termasuk yang nampak dan yang tak nampak para malaikat Allah Ta'ala. Dan
keluarga besar Halaqah di luar sana lagi ramai, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat banyak keberkatan ilmu malam ini insya-Allah dengan perkongsian tokoh-tokoh kita ini insya-Allah. Baik, jadi doktor, kita nak sambung lagi kita punya perbincangan kita tadi ni. Kalau kita lihat doktor ya, Nabi SAW menerusi hadis riwayat Nu'aim bin Hammad, baginda Nabi ada menyebut di hujungnya fajannatuhu narun wa naruhu jannatun, atau kama qala Rasulullah SAW, syurga baginya neraka, neraka pula syurga. Jadi Dajjal dia ada syurga dan neraka versi dia. Macam mana tu doktor? Silakan. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Ilyas, Ahmad Tarmizi, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk yang di rumah yang dihormati lagi dimuliakan. Benar. Dajjal bawa syurga dan neraka versinya. Syurganya neraka Allah. Nerakanya syurga Allah. Itulah tipu daya Dajjal. Ini tipu daya Dajjal. Dia memperdaya kita. Dia kata, ini syurga. This is your jannah. Come to me. I'll give you the jannah that you need. Mari ikut saya. I beri pada you syurga yang you mau. Kita pun ikut. Tiba-tiba kita ikut dia, akhirnya masuk nar di sisi Allah. Apa dia syurga, apa dia neraka? Kita umat Islam, kita tahu. Syurga ni kebahagiaan, kemewahan yang abadi, seronok sokmo. Nikmat. Nikmat sokmo. Masuk syurga senyum tanpa henti. Masya-Allah. Di dunia senyum, besok menangis. Allah. Suami tambah lagi sore. Nangis. Baru kahwin. Aku terima nikahnya. Senyum. Allah, Allah, Allah. Itu dunia. Hari ini you ketawa, besok mungkin you menangis. Syurga, senyum sokmo. Tak ada pencemaran. Jadi itu keseronokan yang dikaitkan dengan syurga. Jadi saya melihat ini dikaitkan dengan sebuah hadis yang lain. Riwayat Imam Muslim. Nabi sebut, Dajjal bawa gunung roti dan sungai dipenuhi air. Itu melambangkan kemewahan. Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal si pendusta yang mata belur satu ini, dia pusing dunia. Dia hanya tidak boleh memasuki dua tempat. Hadis sahih. Dia boleh masuki semua kecuali dua tempat. Apa dia? Mekah dan Madinah. Sebab itu kita pergi Mekah dan Madinah, alhamdulillah ingat Allah. Keluar, ya Rabbi. Jadi jebon balik. Kena pergi pula lagi 2 tahun. Kena injek lagi sekali, ambil visa. Dia tak boleh masuk. Tempat lain dia pengaruhi. Terutama di sebelah timur. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, he will come from the east. He will come from the east. Nabi tunjuk begitu banyak kali. Dia akan datang dari timur, dari timur, dari timur. Kita pun lihat hari ini, ya timur ni masih ramai orang yang beragama. Di timur ramai juga beragama Islam. Nabi sebut di timur, Nabi ulang banyak kali. Timur itu kekuatan agamanya masih kuat. Dan kita melihat sekarang di timur ini bab agama semakin runtuh. Di barat kita lihat sebagai contoh, Ustaz, makin ramai orang peluk Islam. Tapi di Malaysia, isu kita makin ramai keluar Islam. Indonesia pun sama. Terkejut kita, peratus umat Islam makin menurun. Di barat dikatakan tak mustahil dalam masa puluhan tahun lagi Eropah jadi Eropah Muslim. Barat. Di timur sudah kacau. Adakah ini bermakna, ya Dajjal itu pertanda akan datang dari timur dah ada? Sebab timur imannya semakin tergugat, semakin kacau? Tak mustahil. Sebab cara kita belajar agama mungkin sempit, bergaduh tak habis-habis bab forok. You selawat kah? Selawat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina kah tak ada sayyidina? Bergaduh. Isu tu bergaduh. Lah, benda besar tak nampak dia. Ini mungkinlah agama kita tu sempit. Agama nak bergaduh saja. Agama ranting. Akar tak nampak. Duk nampak ranting. Ini mungkin punca-punca dia. Allahu'alam. Tapi akhirnya kita nak bincang syurga neraka. Akhirnya disebabkan kecelaruan, maka Dajjal dapat pengaruhi kita dengan syurganya. Bagi saya syurga itu kemewahan dunia lah Ustaz. Itu paling besar. Kemewahan dunia.
Hadis lain menyokong roti berkaitan dunia, air sungai yang manis, airnya sedap, airnya dunia. Maka syurga itu yang Dajjal pelopori nak berikan pada kita kemewahan dunia. Syurga itu kemewahan dunia. Dan hari ini ia sedang berlaku. Dunia sedang berlaku, dan antara cara Dajjal jadikan kita menyembah dia, mengikut dia, bagi saya ialah di sudut kewangan. Dunia yang penting hari ini wang, fulus. Nak beli kereta, fulus. Nak beli motor, fulus. Fulus duit. Nak pergi buat umrah, fulus. Nak pergi buat haji, fulus. Duit belaka. Jadi kita sekarang perlukan wang. Maka akhirnya sistem Dajjal wujudkan sistem yang paling bisanya kuat. Apa dia nama sistem tu? Sistem bunga. Sistem riba. Sistem riba menjadikan negara miskin di dunia terus miskin. Akhirnya kena berlutut kepada kuasa besar. Maka tidak mustahil di akhir zaman yang memimpin kuasa-kuasa itu akhirnya Dajjal tu. Tak mustahil. Dan akhirnya negara-negara Islam sudah berlutut kepadanya dengan sistem riba. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, contohnya Meksiko. Meksiko jatuh miskin dan pada tahun 1995 terpaksa minta tolong IMF. Contoh saja. Ni kisah semua orang tahu. Minta tolong IMF. IMF bagi pertolongan. Tapi kena bayar bunga. Kesannya apa? Meksiko diberikan bantuan 1995. Kesannya yang papa ke dana di Meksiko meningkat 50%. Meningkat yang papa ke dana 50% berbanding sebelum itu. Kesan riba. Dan kita sekarang pun, beli handphone. Bangga. Tapi akhirnya, duit kita itu akhirnya masih terikat dengan hutang piutang. Beli rumah, hutang piutang. Akhirnya tahun 2008 baru-baru ini, Wall Street jatuh. Kesan riba. Maka saya melihat dunia hari ini, sistemnya sudah berkaitan dengan Dajjal di sudut kewangan. Kewangan berkaitan kemewahan. Kita mewah macam mana pun, kita mewah dalam keadaan terikat dengan sistem kewangan. Kita masih berhutang, hutang tak habis-habis. Artinya kita itu hamba kepada kewangan yang orang lain buat. Orang lain itu siapa? Pastinya bukan orang Islam. Itu asas kepada kelahiran Dajjal. Sebab itulah kita kena faham syurga Allah. Bagaimana nak masuk syurga Allah? Kena faham molek. Nak masuk syurga Allah macam mana? Formula Allah senang. Ustaz Tirmizi baca surah Al-Kahfi, terima kasih. Apa Allah kata? Allah kata antaranya amal soleh. Disokong dengan ayat-ayat yang begitu banyak. Contoh, illallazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh. Diulang-ulangi. Ini nak masuk syurga Allah. Kuatkan iman, keyakinan. Dajjal datang minta kita ikut dia, yakin kepadanya. Kata no, back to Allah. Aku beriman pada Allah. Dan aku nak beramal soleh. Walaupun you ancam aku nak beramal soleh. Itu jalan ke jannah Allah. Dengan itulah kita menolak syurga Dajjal. Baru kita selamat, insya-Allah. Alhamdulillah, itu dia jemaah sekalian dan juga para penonton. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sidang jemaah dan juga para penonton yang berada di rumah. Kita berada di Halaqah TV9 dan kita membincangkan tentang topik hampir keluarnya Dajjal. Jadi doktor, sebagai pelan tindakan yang boleh kita bawa balik dan kita pegang untuk berkaitan dengan topik kita pada malam ini. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz. Yang pertama sekali kita menyedari Rasulullah SAW menyuruh kita mendekati surah Al-Kahfi di era Dajjal. Mari kita lihat kepentingan surah Al-Kahfi. Contoh ayat pertama. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja, sampai seterusnya. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab. Dan kitab itu tidak ada bengkang-bengkok padanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab. Ingat kitab. Al-Quran namanya. Al-Quran mukjizat, dekatinya. Bagaimana kita mendekatinya?
kita membaca dengan bacaan yang betul, dengan tajwid yang betul, diperelokkan dengan taranum. Kemudian tadabbur. Tadabbur artinya mengamati, memahami. Bila kita memahami dan mengamati Al-Quran, apa jadi pada kita tuan-tuan dan puan-puan? Subhanallah. Ini penyebab ramai orang di barat peluk Islam. Dia kaji Quran. Dia kaji. Dia tak tahu mengaji. Dia tak tahu membaca. Dia mengkaji. Apa jadi pada orang yang mengkaji? Dia faham. Apa jadi pada orang faham? Ramai di barat selepas dia mengkaji dan dia faham, dia berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kehebatan memahami. Sebab itu wahai rakyat Malaysia, wahai tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, mari kita kaji Quran. Kita mengaji dan kita kaji. Selepas kita kaji, kita faham. Dan bila kita faham, kita mampu menilai. Datang Dajjal bawa syurganya. Syurganya itu neraka Allah. Ada putar belit, ada tipu daya. Tapi kita dipandu arah oleh Quran. Kita mampu menilai. Dajjal cuba menipu aku, tak akan berjaya. Sebab nilai Quran aku faham. You cuba beritahu syurgamu itu syurga yang betul, aku ada nilai syurgamu itu neraka Allah. Inilah yang kita perlukan hari ini. Anak-anak kita perlu faham berdasarkan Quran, disokong oleh sunnah. Faham, faham, faham berdasarkan kitab. Kitab itu Allah berikan jaminan ayat 1 surah Al-Kahfi. Lam yaj'allahu 'iwaja. Ingat, lam yaj'allahu 'iwaja. Ingat ini bila balik. Lam yaj'allahu 'iwaja. Tidak ada iwaja. Tidak ada bengkak-bengkok. Dajjal bawa landasan bengkak-bengkok. Ingat. Landasan Dajjal bengkak-bengkok. Quran tidak ada bengkak-bengkok. Bila kita faham Quran, kita faham yang bengkak-bengkok sebab kita lurus tidak ada bengkak-bengkok. Balik pada surah Al-Kahfi. Di hujung surah Al-Kahfi apa Allah sebut? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini yang kedua. Hujung Al-Kahfi, amal soleh. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam nilainya bukan amal. Bukan amal yang Allah tekankan. Ini Quran ajar kita. Nilai Dajjal suruh beramal. Tapi nilai Quran yang tidak ada bengkak-bengkok mengatakan amalmu, amal yang kena ada soleh. Sebab itu Allah ulang, wa amilus solihat, wa amilus solihat, amal soleh. Sebab bila kita beramal soleh, paling kurang 2 ciri kena ada. Paling kurang. Pertama, ikhlas. Kedua, mengikut kacamata dan landasan syariah. Baru amal tu bukan amal, tapi amal soleh yang Allah terima. Dan ketika kita beramal tidak syirik dengan Allah sedikit pun. Tuan-tuan dan puan-puan, bila anak-anak kita faham Quran, dia pergi luar negara, jadi engineer, doktor, bakal menjadi engineer dan doktor dengan nilai Quran, datang sesiapa pun yang cuba menggodanya, cuba menyesatkannya, insya Allah tak akan berjaya. Malah orang itu yang akan dia bawa ke arah kebenaran. Sebab dia bukan sekadar an and on ban bin bun. Dia bukan sekadar abata saja hak. Bukan tak bagus an and on ban bin bun, saya pun baca macam tu juga. Tetapi saya kata tak cukup. Dia kena faham. Dan selepas dia faham, dia kena beramal. Sebab jika ilmu meninggi pun tak amal tak boleh. Amalnya mesti amal soleh, bertunjangkan iman. Semoga dengan itulah kita terselamat daripada fitnah Dajjal. Amin. Dan semoga insya-Allah kita berjaya dunia sampai akhirat. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhlas dan pegang pada syariat Islam itu yang diberikan pelan tindakan untuk kita pegang bersama insya-Allah. Jadi para penonton, untuk episod minggu hadapan halaqah edisi masjid kita, tajuk dan topik kita iaitu pertanyaan 2 malaikat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof di lokasi Masjid Al-Amaniyah Batu Caves, insya-Allah. Jadi para penonton dan juga jemaah sekalian boleh like Facebook Halaqah
TV9 dan anda boleh menonton di siaran ulangan halaqah di tonton.com.my ya. Jadi penonton, terima kasih doktor, terima kasih Ustaz Mizi yang mewarnai perbincangan kita. Hampir keluarnya Dajjal kita telah pun fahami dan kita pegang bersama insya-Allah. Bertemu di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.